Kali ini juga tentang COVID-19 tapi bagaimana kita nak mengatasi impak-impak lain dalam kehidupan kita disebabkan oleh pandemik ini. Apatah lagi yang melibatkan khususnya golongan kanak-kanak yang kita tahu bahawa antara golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19. Jadi bagaimana kita nak melindungi anak-anak kecil daripada COVID-19 ini? Kita bersama dengan tetamu kita di talian iaitu Dr. Aminah B. binti Muhammad Kasim, Pakar Perubatan Kesihatan Awam BPKK ataupun Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Radin dengan Mac. Ya, betul. Baik. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Kita tahu bahawa ialah antara mereka yang berisiko tinggi, warga emas, mereka yang mempunyai penyakit bersejarah ataupun penyakit yang ialah melibatkan jantung dan sebagainya, dan juga golongan ketiga, mereka yang digelar sebagai ialah kanak-kanak ini sendiri. Ya, kita lihat antara yang berisiko tinggi mendapat COVID-19. Kalau kita lihat ketiga-tiga golongan ini, perbezaannya itu bagaimana, Doktor? Mungkin boleh Doktor jelaskan pada waktu ini? Okey. Kita kena tengok ya, kanak-kanak dengan dewasa dua-dua boleh dijangkiti oleh COVID dan juga boleh menjangkiti orang lain. Okey. Okay? Tapi gejala yang ditunjukkan, dia ada sedikit perbezaan. Di kalangan kanak-kanak, gejala tu dia macam mild dengan moderate. Maknanya dia sederhana ataupun sedikit-sedikit. Kan? Tak ada teruk sangat. Kebanyakan kanak-kanak positif akan tunjuk gejala demam. Dia ada muntah-muntah, birit-birit. Kan? Batuk pun ada. Tapi kalangan dewasa, kebanyakannya akan menunjukkan demam dengan batuk. Okey. Tapi di kalangan kanak-kanak katakan tidak ada dengan teruk pun salah juga, sebab boleh kena teruk. Contohnya kanak-kanak bawah 1 tahun. Dia boleh kena yang teruk, dan juga kanak-kanak yang mempunyai penyakit macam asma atau sakit jantung, ataupun kanak-kanak yang macam yang ada neurologi, masalah neurologi, kan? Macam tu boleh. Kalau you perasan, sebelum ni macam gelombang 1, gelombang 2, tak ada kanak-kanak yang penyebab kematian di kalangan kanak-kanak, kan? Tapi gelombang ketiga ada. So, maksudkan kanak-kanak pun betul memang bahayalah. Dia boleh kena. Yang kita risaukan sebenarnya, macam COVID ni baru kan, very new lah, ya. Impact kepada kanak-kanak di masa depan itu kita tak tahu, sebab ini something baru. Masalahnya kita tak tahu impact kesihatan kepada kanak-kanak dan jangka banyak. So lebih baik kita berhati-hati. Kalau kita kata kalau ada gejala pada anak-anak tu tak teruk, so it's okay. Not okay, sebab kita tak tahu apa akan berlaku di kemudian hari. Okey. Cuma doktor, kalau kita perhalusi dari sudut SOP, kalau orang dewasa SOP hariannya adalah untuk memastikan supaya mereka sentiasa menggunakan pelitup separuh muka, mencuci tangan dan juga penjarakan fizikal. Tetapi untuk kanak-kanak khususnya yang berusia 2 tahun ke bawah, mereka tidak digalakkan untuk menggunakan pelitup muka jika berada di tempat awam, dan kita juga risau sejauh mana tahap keselamatan mereka jika mereka tidak memakai pelitup muka ini. Jadi bagaimana nak pastikan supaya kanak-kanak ini mereka juga terpelihara dan SOP untuk mereka juga ketat supaya mereka tidak terdedah kepada risiko jangkitan. Okey. Sebab kita tahu kan, kalau kanak-kanak bawah 2 tahun dia tak pandai buka, kalau dia salah dia betul dia akan rasa komunikasinya pun tak begitu bagus untuk kalau dia tak boleh nampak, dia cakap lah. Okay. So bagi kanak-kanak yang kecil ni kan, adalah lebih baik kita jangan dedahkan mereka di tempat-tempat yang ramai orang. Kan? Sebagai ibu bapa, kita yang kena praktis yang ketiga S dengan 3W. Kan? So ibu bapa, so bila kita kata 3S, kita kata tempat sesak, janganlah bawa bayi ke tempat yang sesak. Sebenarnya saya tak faham kenapa kena bawa bayi ke tempat yang sesak. Kenapa dia bawa bayi ke shopping, tak payah sebenarnya. Dia bukan boleh shopping pun, kan? Kenapa nak bawa mereka kepada tempat yang sebenarnya tidak perlu? So kita keep them safe dekat rumah, ya.
tempat sempit jangan bawa kalau tempat sempit, kecuali kalau macam dah tak boleh. Mana kadang-kadang ada orang kata takut dah bawa ke klinik tu sempit. Tapi di klinik kita dah praktis SOP, kita dah kira berapa orang yang boleh ada dalam satu kawasan dan kita akan buat appointment untuk dia datang. Tapi bila kita berjalan-jalan, kita tak ada kontrol over berapa orang akan masuk tempat tu. Ya. Orang ikut SOP betul-betul. Kan? Lepas tu lagi sembang dekat. Tak payah bawa anak rata-rata. Sebab bila orang dewasa sembang, dia expose. Ya. Kan, dia ada kat situ. Kita nak pakaikan, sebenarnya saya dah pernah cakap dulu, kalau kadang-kadang bawah 2 tahun, sebenarnya tak boleh dipakaikan. Sebab mereka memang susah nafas. Sebab salur dia pun kecil kan. Salur dia kecil. Itu jadi masalah. So, tentang basuh tangan, kita kena apply lah. Bila kita nak handle anak, kita kena basuh tangan dengan sabun, pastikan. Sekiranya kita bergejala, kita dapat kita kena pakai pelitup muka walaupun dengan anak. Okey. Lepas tu, kalau kita ada batuk ke apa tu, praktis lah ketika batuk. Yang tu amalkan 3S atau 3T dengan amalkan 3W. Bagi doktor, ini juga ada yang mengatakan bahawa level ataupun sistem imunisasi kanak-kanak lebih rendah berbanding golongan dewasa. Adakah ini juga antara salah satu sebab mengapa kanak-kanak itu mudah dijangkiti? Itu pun betul juga. Okey. Sebab memang kanak-kanak dia sistem imunitinya rendah. Kajian pun menunjukkan dari level antibody dalam badan dan sistem imuniti kanak tu dia belum cukup matang. Okey. So dia akan matang slowly lah kan. Bila dia keluar tu dia tak begitu matang. Jadi sebabnya adalah for example, bila bayi dalam kandungan, dia kan ada 2 genetik daripada ibu, genetik daripada ayah. Kan? So, if dia punya immunity very strong, dia akan berlawan dengan ibu sebab ibu ada. Kan? Ibu carrying dia. So, janin tu jadi macam, foreign body lah. So, disebabkan itu, immunity kanak-kanak dalam kandungan tu, dia memang tidak begitu kuat. Tapi bila dia dah keluar, dia akan develop. Dia akan menjadi lebih matang. Okey, so akan ambil masa sikit. Cuma doktor, kita menyentuh tadi tentang kanak-kanak, cara untuk kita menjaga mereka berbeza dengan kaedah untuk mereka yang sudah dewasa. Macam mana kita nak memastikan supaya mereka yang di peringkat bayi ini dapat terhindar daripada COVID-19? Dan kalau kita lihat sebenarnya pun kadang-kadang ibu ayah ni memang setiap hari bekerja di luar, tetapi anaknya, bayinya tinggal di rumah. Jadi mungkin ada kaedah untuk ibu bapa ini memastikan supaya mungkin bila balik kena mandi dulu, ataupun macam mana sebenarnya kaedah terbaik supaya bayi ini sentiasa selamat dan dikurangkan sebelum mungkin risiko ke atas mereka. Memang kalau kita keluar selalu, kita bila balik hindari daripada mengangkat anak dululah. Kan, kita mandi dulu, setelah pakaian all that. Actually macam kalau macam staff, dia ada dia suka di tempat kerja sebelum balik. Kita akan cadangkan supaya sebelum balik kalau boleh bawa your schedule dengan staff di dapat tinggi kan untuk balik. Ataupun balik terus mandi, lepas tu baru handle lah. Sebab bayi kan dia imuniti dia kurang. Okey, baik. Sekarang ni kalau kita lihat doktor, ramai juga ibu bapa yang telah pun mengambil langkah proaktif lah dalam mendidik anak-anak mereka cuci tangan, elakkan di kawasan orang ramai dan sebagainya. Ada juga ibu bapa yang memberikan anak-anak mereka ni vitamin untuk meningkatkan imunisasi dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu peluang untuk kita war-warkanlah khususnya kepada ibu bapa. Selain daripada langkah-langkah sebegini, apa lagi perkara yang perlu diambil untuk memastikan anak-anak mereka dijauhi jangkitan COVID-19 ni? Kita kena untuk bayi, kalau kan dia different lah dengan bayi dengan kanak-kanak. Sebab bayi dia menganjurkan tak boleh kan? Itu difficult. Okay. Macam kalau terpaksa bawa bayi itu keluar, kan dibawa sekolah, elok tutup
Okey. Tutup perut dia. Saya pernah tengok orang tutup dengan kaki ke, dia tak boleh tutup muka dia, tapi you can cover tempat dia berada. Okey. Itu untuk yang kecil. Untuk yang budak yang bersakit, so kita memang ajar dia untuk pakai pelitup muka, basuh tangan, yang pentingnya kita jadi role model. Ya. Okey. Kita yang jadi role model. Kalau kita buat hari-hari, anak kan dia ngikut apa yang kita buat. Ya. Betul. So kalau kita yang kena jadi role model yang ni, kalau kita macam kita amalkan basuh tangan selalu, dia tengok, dia akan ikut. Kita ajar tapi kita tak buat, memang tak jalan. Okay. Kalau kita berdiri beratur, kita make sure yang kita dia pun nampak, dia tengok, dia akan ikut. Okey. Ya? Okey. So yang pentingnya kita amalkan. Baik. Dan kita mengajar. Baik, terima kasih doktor untuk perkongsian untuk waktu ini di Semak Pagi Malaysia. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Aminah binti Muhammad Kasim, pakar perubatan kesihatan awam, bahagian pembangunan kesihatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. Baik. Baik, kita nak